Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada siri hari ini. Dan apa khabar semua kawan-kawan, tuan-puan, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk siri yang lepas saya telah nyatakan ada 4 fasa sebenarnya di mana kajian pasca siswaza itu dinilai. Fasa pembentangan tajuk tesis dan kertas cadangan tesis, fasa progres laporan pelajar untuk setiap semester, fasa untuk kajian yang hampir siap sebelum pergi kepada Viva, dan akhir sekali fasa pembentangan terakhir iaitu di semasa proses Viva. Dan untuk hari ini saya akan memperincikan tentang 2 fasa yang pertama, iaitu fasa pembentangan tajuk dan kertas cadangan tesis pelajar, dan juga fasa pembentangan laporan progres pelajar pada setiap semester. Okey, bagi fasa pertama seperti mana yang dinyatakan di sini, terdapat 2 situasi, iaitu pembentangan tajuk tesis dan juga pembentangan cadangan tesis. Okey, untuk pembentangan tajuk tesis seperti mana yang telah saya nyatakan di awal-awal siri, pelajar perlu memahami beberapa persoalan sebelum memilih tajuk dan isu permasalahan dalam bidang kajian masing-masing. Okey, untuk itu sebelum keputusan dibuat, pelajar disarankan untuk membaca beberapa kajian tentang tajuk berkaitan bagi membiasakan diri dengan idea-idea yang berbeza dalam bidang penyelidikan. Pelajar perlu memilih topik dan bidang yang menjadi kesukaan pelajar, iaitu topik yang betul-betul diminati, kerana pelajar perlu menghabiskan masa kira-kira 3 hingga 4 tahun atau mungkin lebih dalam melaksanakan kajian tersebut. Dan semasa pembentangan tajuk dan kertas cadangan tersebut, pelajar harus meyakinkan panel bahawa isu permasalahan yang ingin dikaji itu adalah relevan dan mampu dibuat kajian oleh pelajar. Dalam hal ini, pelajar seharusnya sebelum menyediakan kertas cadangan tersebut telah mendapatkan idea dan juga pandangan daripada pakar berkaitan. Dalam sesi pembentangan kertas cadangan tesis juga, pelajar seharusnya lebih fleksibel. Sekiranya terdapat sebarang komen tambah baik daripada panel, pelajar sepatutnya lebih terbuka untuk menerima pandangan dan komen tersebut. Dan selepas itu, cuba sedaya upaya untuk memperbaiki apa yang perlu terhadap kertas cadangan tersebut sebelum pelajar meneruskan dengan proses kajian seterusnya. Pembentangan kertas cadangan tesis ini sebenarnya mengambil kira beberapa faktor yang berikut, iaitu bidang. Apakah subjek itu sesuai dengan bidang pengajian yang ditawarkan oleh pihak institusi? Adakah terdapat pakar yang diperlukan di institusi untuk menyelia kajian pelajar, dan juga adakah kajian tersebut berdaya maju dan boleh dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan oleh institusi? Secara umumnya, untuk menghasilkan kertas cadangan yang baik, pelajar harus menunjukkan bahawa beliau mampu untuk menyampaikan idea dengan jelas, beliau mampu menulis dengan gaya yang boleh difahami, ringkas dan secara yang logik, dan menunjukkan pemilikan ke atas subjek kajian yang telah dipilih. Seterusnya, fasa kedua pembentangan yang merangkumi pembentangan kemajuan tesis berkala pelajar kepada pihak panel yang dilantik oleh institusi. Okey, untuk ini pelajar perlu memahirkan dan mendisiplinkan diri dalam menguruskan gerak kerja kajian mereka, sebab pelajar akan sentiasa diperlukan untuk membentangkan sama ada pembentangan pada setiap semester atau tertakluk kepada ketetapan yang digariskan oleh institusi. Antara perkara utama semasa sesi pembentangan kemajuan berkala pelajar adalah maklumat terperinci mengenai kemajuan dan kerja-kerja yang telah disempurnakan, dan juga kerja-kerja yang akan dilaksanakan selepas, iaitu fasa-fasa yang akan datang. Maklumat penerbitan, pembentangan, penyertaan seminar juga penting untuk dinyatakan, dan juga sebarang permasalahan lain sekiranya ada boleh turut dikongsi semasa pembentangan kemajuan berkala pelajar. Suka untuk saya nyatakan di sini, pelaporan kemajuan pelajar ini penting pada setiap semester. Pelajar perlu mengambil berat kerana ianya akan menunjukkan komitmen pelajar terhadap pengajian tersebut. Selain daripada itu, ia akan membantu pelajar untuk melaksanakan kajian dalam tempoh yang telah ditetapkan.
Bagi keseluruhan pelaburan kemajuan ini, pelajar akan turut dinilai dalam beberapa keadaan berikut, antaranya seperti yang dinyatakan di halaman 57, jumlah kerja yang telah disiapkan, kualiti kerja dan tahap kecekapan, integriti disiplin diri, tanggungjawab dedikasi terhadap pengajian, ketepatan kendiri, kemampuan bekerja secara bersendirian, kemampuan berfikir secara kritis dan analitikal, kefasihan bahasa, kemahiran berkomunikasi, pengurusan masa, hubungan sesama manusia, prestasi kehadiran pelajar, komitmen terhadap pengajian, kebolehan menilai sesuatu isu secara menyeluruh, berdikari, kekerapan pelajar berunding dengan penyelia dan kebolehan pelajar secara keseluruhan. Kesemua elemen yang dinilai ini penting untuk membantu pelajar menyiapkan kajian dalam rangka gerak kerja yang telah ditetapkan. Ini merupakan fasa kedua keseluruhan 4 fasa bagaimana kajian peringkat pasca siswa Zahid itu dinilai. Alhamdulillah, inilah 2 kupasan bagi 2 fasa yang telah dinyatakan, dan insya-Allah sekiranya kita memahami setiap fasa secara mendalam, pelajar lebih terfokus dan mampu melaksanakan kajian dengan lebih sempurna. Dan untuk 2 fasa seterusnya, fasa ketiga dan fasa keempat, saya akan kongsikan pada siri yang akan datang, insya-Allah. Alhamdulillah, untuk hari ini diharapkan dapat banyak dimanfaatkan oleh semua pelajar dan puan-puan, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.